nombor metrik 222-303 ini kami ingin menyampaikan maklumat tentang ADHD. Pengenalan ADHD. Apa itu ADHD? Attention Deficit Hyperactive Disorder atau dipanggil ADHD atau sindrom kurang daya tumpuan dan hiperaktif adalah salah satu kecelaruan tingkah laku yang biasa terjadi di kalangan kanak-kanak. Terdapat 3 jenis keadaan iaitu kurang tumpuan, hiperaktif dan menurut kata hati. Okey. Maksud hiperaktif ni contohnya kanak-kanak tu yang terlampau aktif sehingga membuat orang sekeliling seperti ibu bapa, guru, kawan-kawan yang tidak senang. Maksudnya mereka ni jenis yang tidak duduk diam. Diorang akan aktif sana sini. Menurut Barkley 1990, ADHD merupakan salah satu kecelaruan pemikiran yang paling umum di kalangan kanak-kanak. Manakala menurut Lahey 1997, ADHD adalah masalah kanak-kanak yang mempunyai kesukaran untuk menumpukan perhatian kerana kebolehannya yang terhad untuk memberi tumpuan dan sering menunjukkan tingkah laku tidak sabar. Gangguan hiperaktif dan kurang tumpuan berlaku dengan begitu ketara pada sesetengah kanak-kanak terutamanya pada peringkat prasekolah dan juga murid-murid sekolah rendah. Gejala ini mengakibatkan kanak-kanak yang mengalami rasukan mengawal tingkah laku mereka dalam memberi tumpuan yang sepenuhnya. Berikut adalah ciri-ciri mengenai ADHD. Yang pertama ialah kurang daya tumpuan, iaitu sukar memberi perhatian terhadap perkara kecil dan sering membuat kesilapan dalam tugas. Iaitu mudah terganggu dan sukar mengikut arahan atau menyelesaikan tugas dengan betul. Yang kedua ialah hiperaktif, iaitu sering bergerak seperti menggunakan tangan atau kaki ketika duduk dan sukar duduk diam dalam situasi yang memerlukan. Dan yang ketiga ialah impulsif, iaitu bertindak tanpa berfikir, sering mengganggu orang lain. Atau kata dasar lain ialah tidak sabar menunggu giliran dan mudah membuat keputusan tanpa mempertimbangkan akibat. Ciri-ciri ini biasanya mula dikesan pada zaman kanak-kanak, tetapi boleh berterusan hingga dewasa jika tidak dirawat. Terapi dan rawatan yang sesuai mampu membantu individu dengan ADHD menguruskan simptom ini dengan lebih baik. Kemudian, punca ADHD pada kanak-kanak masih belum sepenuhnya difahami, tetapi beberapa faktor yang diakui boleh menyumbang kepada kejadiannya termasuk yang pertama, genetik. Sejarah keluarga yang mempunyai penyakit ADHD boleh meningkatkan risiko anak untuk menghidapnya. Yang kedua iaitu faktor biologi. Perubahan dalam struktur dan fungsi otak serta ketidakkeseimbangan bahan kimia otak mungkin terlibat. Yang ketiga iaitu faktor perinatal, iaitu komplikasi semasa kehamilan, kelahiran pramatang atau berat lahir rendah boleh meningkatkan risiko. Yang keempat, pendedahan kepada bahan toksik seperti plumbum atau faktor persekitaran yang tidak sihat semasa kanak-kanak boleh menyumbang. Yang terakhir iaitu faktor psikososial. Pengalaman trauma atau masalah dalam persekitaran keluarga juga mungkin berperanan. Setiap anak berbeza dan kombinasi beberapa faktor ini mungkin berfungsi dalam setiap kes. ADHD ada 4 iaitu perhatian lemah, kedua mendengar arahan, ketiga impulsif, keempat interaksi dan komunikasi. Yang pertama, perhatian lemah tu ialah mengalami masalah dalam kelas. Contohnya, dia akan mudah hilang fokus dan tertinggal apa yang disampaikan oleh guru. Hal ini menyebabkan anak seleka dan mudah beralih perhatian terhadap perkara yang lain. Yang kedua, suka mendengar arahan. Anak akan mengalami masalah tidak mendengar arahan yang diberi dengan betul. Contohnya, apabila seorang guru memberi arahan mudah seperti mengambil buku dalam beg, namun mindanya berada di tempat lain dan tidak mendengar arahan waktu sudah diberi berkali-kali. Yang
ketiga, impulsif. Anak akan membuat sesuatu perkara tanpa berfikir panjang. Contohnya memanjat meja untuk mengambil mainan. Yang keempat, interaksi dan komunikasi. Anak yang mengalami gangguan ADHD biasanya akan bercakap tanpa henti dan sering mengganggu sewaktu orang lain sedang bercakap. Kemudahan untuk OKU ADHD pula, pada masa kini, kumpulan sokongan yang dijalankan oleh pakar-pakar atau orang yang mempunyai pengalaman dengan pengurusan ADHD yang terdapat dalam talian dan juga secara bersemuka. Berikut adalah senarai pusat di seluruh Malaysia yang boleh kita perhatikan selain daripada laman web maklumat yang berikut. Yang pertama ialah Persatuan Gangguan Defisit Perhatian. Yang kedua, Persatuan Kesihatan Mental Malaysia. Yang ketiga, Persatuan Kesedaran dan Sokongan Penyakit Mental. Yang keempat pula, Pusat Psikologi Antarabangsa, Perkhidmatan Psikologi yang Tenang. Yang nombor 5, Persatuan New Horizon untuk perkhidmatan untuk kanak-kanak kurang upaya. Yang keenam pula, Pusat Pembelajaran dan Sumber Keluarga Berkeperluan Khas. Yang ketujuh ialah 360 darjah hak kesihatan. Terdapat beberapa rawatan untuk ADHD. Antaranya ialah psikoterapi. Yang pertama ialah terapi tingkah laku. Terapi tingkah laku memberi tumpuan untuk meluruskan tingkah laku yang tidak terkawal melalui sistem ganjaran sebagai cara untuk meningkatkan motivasi dan menanamkan rasa disiplin. Yang kedua ialah terapi kognitif tingkah laku. Terapi ini ialah terapi lanjutan yang biasanya dinasihatkan untuk remaja dan orang dewasa. Membantu membimbing untuk memahami corak tingkah laku dan mengetahui bagaimana pemikiran, perasaan dan tindakan boleh mempengaruhi satu sama lain. Yang ketiga ialah ubat. Ubat mengurangkan keterukan gejala supaya lebih terkawal. Pakar biasanya mengesyorkan sedatif iaitu ubat penenang untuk meningkatkan tahap hormon dopamin di otak. Yang keempat ialah kaedah keibubapaan. Ibu bapa membuat jadual rutin dan memberikan arahan dengan jelas serta menunjukkan contoh untuk bersikap tenang. Dan sekali kesimpulan, konklusinya, memilih makanan yang sihat sebagai rutin harian boleh membantu mengurangkan simptom-simptom ADHD yang mereka hadapi. Ibu bapa dan penjaga seharusnya perlu mengambil serius akan penjagaan makanan anak-anak pengidap ADHD, tidak kira kanak-kanak maupun orang dewasa. Hal ini kerana menjaga pemakanan adalah salah satu cara semula jadi yang boleh digunakan bagi mengoptimumkan otak kanak-kanak sekaligus mengurangkan simptom-simptom ADHD di samping penggunaan ubat-ubatan. Okey, memilih makanan sihat sebagai rutin harian ni macam memilih vitamin A, B, C, lepas tu makanan protein, karbohidrat yang secukupnya, jangan berlebihan.